Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarikalah. Hari Raya Haji 2021 ianya mempunyai makna yang cukup besar kepada umat Islam bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Ianya juga dikenali sebagai Raya Haji bersempena dengan ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat Islam yang berkemampuan di Tanah Suci Mekah. Namun, semenjak pandemik melanda kita semenjak tahun lepas, sehingga kini rakyat Malaysia masih belum dibenarkan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Jadi, adakah Raya Haji pada tahun ini lebih kepada sebuah perayaan atau pengorbanan? Mengulas lanjut mengenai topik ini, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak yang berbahagia, Datuk Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa di pagi Aidiladha ini bersama kami di Sejahtera Asia. Terima kasih atas undangan juga. Sama-sama. Datuk sihat? Alhamdulillah. Ya. Okey. Pada pandangan Datuk lah, bagaimana sebenarnya cara terbaik oleh kita keseluruhan umat Islam terutamanya di Malaysia pada hari ini yang saya pasti rindukan suasana menunaikan ibadah suci, ibadah haji di Tanah Suci Mekah, namun tidak berkesempatan untuk melaksanakannya pada tahun ini. Jadi tanpa ada kemeriahan ibadah ini pada tahun ini, bagaimana kita boleh tetap merayakan perayaan ini dengan penuh semangat, Datuk? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat apa ya, soalan yang diutarakan tadi daripada perspektif sosio budaya, bukan daripada kata orang nak merungkai hukum hakam dan sebagainya. Hari Raya Haji ini dikaitkan dengan dua perkara. Pertama sekali ialah mengerjakan haji. Betul. Dan keduanya ialah kita mengerjakan korban. Dan dalam pada itu memang pun Raya Haji ini kalau dilihat secara menyeluruh, kita di Malaysia, di Sarawak ni Raya Haji tak begitu meriah. Selalunya diadakan satu hari lah. Lepas itu tak ada. Berbeza pula dengan di Semenanjung Malaysia, di tempat di Terengganu, Kelantan, di mana perayaan itu lebih meriah dan juga 4 hari melihat kepada itu. Okay? Dan ini adalah disebabkan saya rasa kita di Sarawak dalam tahun-tahun kebelakangan ini barulah kita sedar dan kita mengerjakan ibadah kurban tu dengan begitu meriah sekali. Karena sebelum ini Raya Haji selalunya selepas sembahyang raya, selepas khutbah kita balik dan boleh jadi kita kembali seperti biasa. Dia akan kembali seperti biasa. Dan bila bercakap mengenai Raya Haji tahun ini, melihat kepada suasana dan tempoh mencabar yang dilalui oleh semua orang, terutamanya di Malaysia pada hari ini, Datuk, bagaimana sebenarnya ini adalah sesuatu yang kita katakan blessing in disguise. Maksudnya, inilah masanya. Kalau sebelum ini kita sibuk boleh menziarahi sana sini, tetapi apabila kita mempunyai masa yang terluang ini, kita boleh menghayati kisah-kisah pengorbanan Nabi terdahulu. Pendapat Datuk? Ya, memang. Saya rasa disebabkan keadaan sekarang berbeza, tapi tidak juga menghalang kita untuk beribadah. Jadi dalam lingkungan yang dibolehkan, kita di Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak telah menyediakan, di mana diarahkan oleh Majlis Islam Sarawak, semayang Hari Raya diadakan. Solat Sunat Aidiladha. Pada pagi ini dihadkan kepada hanya 500 orang. Jadi kita akur kepada arahan kerajaan itu. Betul. Dan ini kalau kita lihat adalah sebagai juga melihat kepada kebaikan keseluruhan ataupun kesejahteraan ummah semua. Betul. Kita nak kata orang kita nak membendungkan penularan COVID-19 yang saya kira semakin menjadi-jadi. Lebih-lebih lagi dengan kewujudan varian-varian baharu dan sebagainya. Di sebalik kemeriahan Aidiladha ini, boleh doktor ceritakan yang sepatutnya menjadi fokus utama masyarakat Islam, mungkin antara kisah-kisah
yang boleh dihayati oleh masyarakat Islam sempena dengan Aidiladha, Datuk? Memang saya rasa pertama sekali kita perlu muhasabah diri. Kerana kalau kita melihat kepada pengorbanan yang telah diketengahkan dalam kita menyambut Hari Raya Haji ini, ialah pengorbanan yang saya rasa yang tertinggi sekali, yang tak ada bandingnya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam telah dalam mimpi beliau menyembelihkan anaknya sekali. Dan kita fikirlah sendiri kita, sanggup kita untuk membeli anak seorang yang kita betul-betul sayang dan sebagainya. Jadi karena kita telah menerima wahyu, kita taat, kita tu kepada perintah Allah, maka kita melihat kepada riwayat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tadi, mereka telah mengerjakan atau mereka telah tidak menolak kata orang apa tadi Allah dan di sinilah dari segi pengorbanan, bila kita nak berkorban tu kita melihat kepada bukan secara zahir saja. Betul. Karena kita melihat bahawa return ataupun kata orang ni di belakang hari, hikmahnya di belakang hari, dan juga kalau tak di dunia memang di akhirat dah dijanjikan. Okey. Dan oleh yang demikian, bila mana kita nak berkorban, kita melihat kepada apa yang kita sayang sekali itu. Macam ada yang banyak harta, ada yang itu. Jadi bila berkorban ni kita berkorban yang macam berkorban kerana sekarang ini pandemik COVID-19. Jadi berkorban ni apa saja dikorbankan kita. Ada yang berkorban masa, ada yang berkorban harta benda, ada yang berkorban. Kita melihat kepada pegawai-pegawai yang bertugas di Barisan Hadapan di Barisan Hadapan, mereka berkorban. Mereka didedahkan kepada penyakit itu. Betul. Sungguh pun mereka berpakaian, PPE dan sebagainya. Belum tentu itu boleh menjaminkan keselamatan. Tapi itulah pengorbanan. Dan kita melihat juga mereka sanggup, dan aku kepada yang telah dikerjakan mereka. Dan itulah saya rasa yang perlu kita melihat diri kita, muhasabah diri kita dalam kita nak merayakan Aidiladha ini. Pastinya kami juga di kesempatan ini nak mengucapkan jutaan terima kasih tak terhutang budi. Memang orang kata memang sangat-sangat orang kata menghargai jasa dan pengorbanan pada para petugas Barisan Hadapan kita. Inilah yang kita katakan sebagai pengorbanan perayaan Aidiladha, lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19 ini. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kepada komuniti masyarakat kita yang tak dapat lihat orang dalam kesusahan, ada sahaja yang berkorban dari segi keuangan, membantu mereka yang miskin tegar dan sebagainya. Itu juga amalan pengorbanan yang boleh kita praktikkan dan contohi daripada Nabi-Nabi terdahulu bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ini. Jadi kupasan lebih lanjut mengenai Aidiladha 2021 lebih kepada sebuah pengorbanan atau perayaan, semuanya selepas ini hanya di Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Selamat Hari Raya Haji diucapkan kepada adik-adik, kakak-kakak di rumah yang tengah makan ketupat, rendang, sambil-sambil makannya. Tontonlah juga kami di Sejahtera Asia. Menerusi secara langsung di TVS saluran 1 di 2 Astro dan MyTV, juga di FB Live Sejahtera Asia dan TVS. Baik, antara aktiviti yang tidak dibenarkan semasa perayaan Aidiladha tahun ini adalah pertama, ibadah korban, seterusnya ziarah hari raya,
Kemudian jamuan selepas solat sunat Aidiladha di masjid atau surau, aktiviti takbir dari rumah ke rumah, rumah terbuka, tahlil selepas solat sunat Aidiladha di masjid atau surau dan ziarah kubur. Baik, Datuk. Melihat kepada antara aktiviti yang tidak dibenarkan ini, pastinya tidak menghalang kita untuk terus semangat meraihkan perayaan Aidiladha ini. Jadi pada pandangan Datuk lah, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Malaysia pada hari ini yang biarpun mereka tidak dapat melakukan aktiviti kebiasaan seperti Hari Raya Haji sebelum ini, namun mereka boleh tetap bersemangat menyambutnya bersama dengan keluarga, Datuk. Terima kasih. Saya melihat juga bahawa kita dalam keadaan yang ada ini boleh berperanan untuk kita melihat kepada kita boleh bersedekah. Betul. Kita boleh lagi melihat apa kata orang, kesusahan, kesukaran orang di sekeliling kita. Dan kita perlu pada saya ambil tahulah berkenaan dengan sama ada mereka ada tak apa bekalan makanan dan sebagainya. Betul. Dan bagi yang mampu itu, kalau dah tak boleh menggunakan kata orang tak ada apa benda nak wang nak disedekahkan apa, kita boleh lagi menggunakan tenaga menyumbang kita. Tenaga. Menyumbang tenaga kita. Kita boleh menggunakan kendaan kita untuk mengangkut. Jadi melihat kepada apa yang ada sekarang, kita boleh berikhtiar untuk meringankan beban kepada apa adik kakak kita, kepada masyarakat sekeliling kita, saya rasa. Dan itulah ibadah korban itu juga dilaksanakan mengikut SOP yang ketat dan sebagainya. Namun pastinya terdapat platform lain juga sebenarnya untuk kita melakukan amalan sedekah, terutamanya kepada golongan asnaf, kan Datuk. Jadi apa antara platform yang mungkin Datuk boleh sarankan kepada para penonton kita yang mana mereka hendak melakukan amalan sedekah, menolong fakir miskin dan sebagainya selain daripada ibadah korban yang sedia ada semasa Aidiladha ini, Datuk? Beberapa pertubuhan telah mengadakan, bahkan surau-surau selain daripada Baitul Mal, telah mengadakan apa yang disebut sebagai food bank. Food bank ini di mana kita boleh bersedekah beras dan sebagainya, dan kita akan ini akan diagihkan oleh pihak-pihak yang ada nanti. Tapi yang perlu ialah sumbangan kita, keikhlasan kita untuk menyumbang. Jadi saya ingin dululah kalau ada rakan-rakan di sana yang ingin untuk berbuat demikian, silalah hubungi Baitul Mal. Mereka ada yang apa yang dipanggil sebagai UTC, Rumah Distribution Center. Betul, UDC, Rumah Distribution Center di kawasan Demak. Di kawasan Demak. Kawasan Demak. Jadi itu akan membolehkan mereka untuk mengagih-agihkan keperluan-keperluan. Jadi tak adalah wang kebuluran dan tak adalah saya rasa terpaksa menggunakan bendera putih. Betul. Itu pesanan kepada mereka yang berkemampuan dan ingin menghulurkan bantuan secara realitinya, melihat kepada mereka yang mengalami cabaran yang sangat orang kata hebat semasa tempoh pandemik ini, terutamanya kategori miskin tega dan sebagainya. Pastinya ada yang terfikir-fikir, Datuk, sampaikan juadah apa lagi nak dihidangkan kepada keluarga dan sebagainya. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Namun kita sebagai umat Islam digalakkan untuk membantu antara satu sama lain. Mungkin pesanan Datuk kepada mereka untuk terus kuat dan tabah menghadapi cabaran ini. InsyaAllah tahun depan kita akan kembali menjalani kehidupan biasa dan perayaan-perayaan sebegini boleh kita sambut secara normal, Datuk. Ya, seperti saya katakan tadi, pengumuman ni dia bermacam-macam. Macam ada yang tak dapat bekerja, tak dapat apa kata orang menyediakan makanan di atas meja untuk keluarga. Ini pun merupakan satu pengorbanan. Pengorbanan juga. Dan kita seperti mana yang disebut tadi, sangat berterima kasih kepada mereka, frontliners, kepada pihak berkuasa keselamatan yang telah menjagakan keselamatan. Dan samping itu kita mestilah kata orang ikut arahan kita jaga kita. Betul. Karena kalau tak kita siapa lagi? Betul. Jadi kalau boleh kita mohonlah supaya semua adik kakak di luar sana
berkorbanlah sikit. Betul. Beri kerjasama. Bertahan sebentar. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan dengar kabar gembira bahawa penularan COVID-19 akan sudah tiada lagi dan kita akan dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Baiklah, orang kata dalam cabaran ini ada kebaikannya dan melihat kepada kebaikan tersebut, itu yang perlu menjadi fokus utama kita. Berkorban pada hari ini untuk kebaikan pada masa akan datang. Juadah Hari Raya Aidiladha kegemaran Datuk. Kalau kami ambil suka makannya Datuk. Rendang daging. Mesti daging korban sup gearbox saya pun nyaman juga Raya Haji tak? Datuk apa makanan kegemaran Datuk? Aduh, munekot makan dok semua orang nak makan. Tapi kena jaga diri juga lah. Jaga kesihatan juga lah nak. Apa antara makanan kegemaran Raya Haji Datuk? Nya mesti lemang dengan sate lah. Ya wajib ada. Wajib. Okey, ucapan Datuk kepada penonton di luar sana bersempena dengan Hari Raya Aidiladha 2021. Okey, jadi terlebih dulu saya ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak TBS kerana menjemput saya pada pagi ini. Dan kepada semua keluarga, rakan saudara mara dan juga kepada semua ingin saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Sama-samalah kita menjaga kesihatan, sama-samalah kita menjagakan SOP yang telah ditetapkan dan kita sama-sama berdoa supaya masalah COVID-19 ini akan berlalu dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan dapat, kalau tak kembali seperti biasa pun akan adalah norma-norma yang kerana kita ingin untuk lagi datang ke masjid, kita ingin lagi untuk mendengar syarahan agama dan sebagainya yang mana dalam pada masa ini belum dibolehkan. InsyaAllah satu hari nanti kabaran gembira ini akan kita dengar. Dan Raya Aidiladha pada tahun ini, sekiranya kita tidak ada masa sebelum ini disebabkan oleh kerja dan sebagainya. Namun inilah peluang kita semasa pandemik COVID-19 ini untuk menghayati kisah-kisah Nabi terdahulu. Antaranya kisah pengorbanan seperti yang Datuk ceritakan tadi oleh Nabi Ibrahim AS yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail AS kerana ketaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pengorbanan Rasulullah SAW sendiri yang sehingga digelarkan oleh masyarakat Mekah pada masa itu sebagai gila, namun akhirnya mendapat kepercayaan daripada mereka sebagai gelaran Al-Amin dalam memperjuangkan kebenaran Islam. Baik, itu sahaja bicara mengenai topik Aidiladha 2021, lebih kepada perayaan atau sebuah pengorbanan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak yang berbahagia Datuk Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai. Terima kasih Datuk. Selamat Hari Raya Haji. Stay safe. Stay safe. Dan kepada anda di luar sana, stay safe juga dan stay home. Jangan langgar SOP. InsyaAllah tahun depan kita boleh rayakan sambutan perayaan ini dengan lebih meriah. Okey? Dan kepada anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terima kasih kerana kembali bersama kami di Sejahtera Asia hari ini.
Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Kurban, Hari Raya Aidilfitri, dan saya Sik berkesorangan bersama saya Ghazali Zawawi. Apa khabar kita? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat Hari Raya Aidiladha juga kepada kita. Betul. Juga kepada adik-adik kakak di luar sia. Diharapkan agar pagi tu ceria-ceria aja bersama dengan keluarga. Kata orang tu lah blessing in disguise. Kita Sik disuruh untuk melakukan amalan ziarah menziarahi. Ambil masa tu untuk luangkan masa bersama dengan keluarga, dan apa yang lebih penting, menghayati kisah pengorbanan bersempena dengan Hari Raya Haji 2021. Baik, kalau kita berbicara mengenai Hari Raya Haji, Wan Alif, hari ini adalah klimaks bagi jemaah haji di Tanah Suci Mekah menunaikan ibadah mereka, iaitu wukuf di Padang Arafah. Khairud du'ai du'a'u Yaumi Arafah. Maksudnya adalah sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca pada hari Arafah. Maksudnya wukuf pada hari Arafah, dan doa mustajab ini bermula selepas gelincir matahari pada 9 Zulhijjah sehingga tenggelam matahari pada waktu maghrib. Betul itu, Gas. Dan yang pastinya banyak yang merindukan suasana itu, saat itu dan juga masa itu. Tetapi apakah daya untuk jemaah haji pada tahun ini, terutamanya di Malaysia, di negeri Sarawak, asyik dapat pergi haji dulu lah. Betul. Sabar dulu. InsyaAllah rezeki akan ada. Saya tu. Paksa beratur. Okey. Enak dekat makan rendang berindahan lah. Patut bau rendang ni, guys. Cakap pasal makanan kegemaran ataupun juadah kegemaran semasa Hari Raya Haji. Kalau Wan Alif dahululah kita nak tanya. Apa antara juadah kegemaran Raya Haji Wan Alif semasa Aidiladha ni? Kalau disebut tentang juadah ni, guys. Juadah dia tak pasti jangan kongsi. Yang ni pasti kena kongsi. Iaitu daging, rendang daging, rendang ayam, ketupat, lemang, kelupis. Dan betul. Satu yang paling saya favourite adalah bulasak. Apa? Bulasak. Bulasak? Yang macam nasi impit letak dalam tu, dalam apa nama tu? Dalam? Daun pisang. Okey. Lepas dia makanan apa? Bugis. Oh, rasa dia lebih kurang macam ketupat? Lebih kurang ada lain sikit? Dia lemak sikit lah. Sedapnya. Tak pernah makan lah, Walif. Ada bawa tadi? Tak ada bawa. Sebab nak masak itu, Gas, ambil masa 7 jam, Gas. 7 jam? Ya. Yeah. Kukus. Pulasak. Hanya terdapat di Sarawak ke macam mana? Dia makanan favourite orang-orang Bugis, tetapi memang di Sarawak, tapi kebanyakan dia berada di belah Kota Semerahan. Paksalah kita pergi Kota Semerahan tu. Boleh hanya di kaca TV kita. Tok kelupis nak? Ya. Itu bukan kelupis? Ya, adalah? Itu adalah pulasak tak? Pulasak. Okey, bila kita bercakap mengenai kelupis, iaitu salah satu makanan tradisi di Sarawak, Wan Alif, ia merupakan nasi pulut yang dibungkus atau dibalut menggunakan daun palas. Kita selalunya menikmatinya pada hari raya lah. Dan ianya boleh dimakan bersama dengan rendang, kuah kacang, kari daging, dan boleh juga dimakan dengan yang ini paling sedap. Kita nak bagi tips ni. Kalau mereka yang rasa macam alah dah muak dah dengan daging, dengan ayam, dengan kambing dan sebagainya kan, lemang, ketupat dan kelupis ni boleh dimakan juga bersama dengan susu pekat. Cuba, sedap. Susu pekat. Tak boleh amal tu, Gas. Lepas jaga juga kolesterol masa Raya Aidiladha ni, sebab kita tahu masa Aidiladha ni ada pengedaran daging korban dan sebagainya. Jadi ramai orang buat sup gearbox lah. Sup tulang lah. Jangan jago kita sampai bengkok. Kuatan kolesterol tinggi gila, darah tinggi nak makan daging jajak. Tiba-tiba kepala jadi pening. Beringat-ingat juga lah untuk kita jaga kesihatan. Lebih-lebih lagi masa tempoh mencabar pandemik COVID-19 tu. Okey, mungkin seterusnya daripada Wan Alif, ada warm up topik seterusnya mungkin ada? Okey, pasal ni, Gas, pasal ibadah kurban kita, Gas. Dan juga SOP yang telah pun muat naik oleh Majlis Islam Sarawak. Seperti hari ini berlangsungnya takbir raya lah, masih takbir raya. Dan juga aktiviti yang masih dibenarkan untuk untuk sambutan Aidiladha. Betul, ada 7 aktiviti yang tidak dibenarkan semasa Hari Raya Aidiladha. Silakan. Yang pertama tadi, seperti mana yang kita tahu, sinonimnya Aidiladha ni adalah ada majlis ibadah kurban. Tetapi ianya ditangguhkan. Dan untuk yang keduanya, ziarah Hari Raya. Sik boleh nak ngabang. Betul. Sik boleh nak nempuh. Betul. Dan seterusnya, kita juga ada jamuan selepas solat Aidiladha di juga Masjid tidak dibenarkan. Seterusnya, Wan Alif. Dan juga kita ada aktiviti takbir raya dari rumah ke rumah. Jadi kalau nak bertakbir raya kat rumah lah dengan seisi keluarga. Boleh juga, tak jadi masalah. Islam ini mudah sahaja, tuan-tuan. Jadi tu dia. Saya gelak sebab apa? Sebab dia punya aura hari ni aura macam
Pak Ustaz Masya kan. Allah. Macam penyembelih daging korban pun ada. Itulah semangat Hari Raya Adil-Adha dibawakan Encik Sepatut Walid. tahun ni kita mengejar kok buah tapi ditangguh. ke? Jadi pasal kita ambil ala-ala macam ni, ambil semangat dia. Semangat. Jadi Seterusnya yang tak dibenarkan. open house. Yang tu Rumah paling terbuka. ramai. Saya pun minat lah. Kalau Betul. open house, orang pertama datang, saya. Tapi ianya tidak dibenarkan untuk sambutan Aidiladha. Dan yang seterusnya tahlil selepas solat sunat Aidiladha di majlis di masjid ataupun di surau. Surau lah kata orang Sarawak, surau. Dan yang terakhir sekali. Yang terakhir adalah ziarah kubur. Tidak dibenarkan sama sekali. Boleh kita doa kat rumah boleh. Sampai juga. So tak? Yang penting ikhlas niat kita. Betul. Tak perlulah kita ziarah sebab zaman ni bukan kita tak benarkan tetapi pandemik COVID-19 telah mengekang segala-gala aktiviti. Betul. Dan bercakap mengenai ibadah korban, juga seperti yang awalnya kata-kata ini tidak dibenarkan ataupun ditangguhkan semasa Hari Raya Adil-Adha 2021 ini. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya ibadah korban ini ramai orang wali punya mindset. Ianya perlu disegerakan cepat-cepat buat Hari Raya Adil-Adha pada 10 Zulhijjah ini. Sebenarnya boleh relax. Ibadah korban ini boleh dilakukan dari 10 Zulhijjah sehingga sebelum maghrib pada 13 Zulhijjah. Jadi apa yang pasti, niat yang kita pasang tu pengedaran daging korban kepada golongan asnaf dan sebagainya. Seterusnya, tadi tak ada rumah terbuka, tak ada aktiviti menziarahi dan sebagainya. Jangan risau. Macam biasa sekarang kita boleh memaksimumkan penggunaan teknologi. Kita ada Zoom, kita ada WhatsApp video call dan sebagainya. Ini masanya untuk kita manfaatkan penggunaan teknologi tersebut. Di samping golongan warga emas lah, boleh belajarlah benda-benda yang baru kan. Dah ada WhatsApp dah nenek saya. Dah ada Zoom. Boleh tekan join Zoom meeting pula tu. Bahaya kalau ni nenek-nenek masuk Zoom meeting. Semua rahsia cucu-cucu akan pecah. Okey. Juga kami nak bawakan kepada anda untuk anda cakna status terkini COVID-19 di Malaysia dulu ya Malif. Setakat 19 Julai 2021, kes sembuh yang dicatatkan semalam adalah 6,439 kes sembuh. Kes baru positif sedikit menurun namun masih lagi lebih daripada 10,000 kes, iaitu sebanyak 10,972 kes. We can do it. Turunkan lagi supaya kita boleh landaikan lekuk COVID-19. Juga duka cita dimaklumkan kes kematian dicatatkan semalam adalah sebanyak 129 kes. Ini menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia setakat ini adalah 7,148 kes. Kalau kita lihat pecahan kes mengikut negeri di skrin sekarang ini, kita boleh lihat Selangor mencatatkan kes yang paling tinggi iaitu sebanyak 4,404 kes. Diikuti oleh Negeri Sembilan iaitu 1,340 kes. Sabah pun tinggi juga Malif iaitu 651 kes. Jadi terus amalkan 3W dan elakkan 3C. Itu di Malaysia. Di Sarawak macam mana Malif? Di Sarawak merekodkan 301 kes baharu positif COVID-19 semalam dan ia menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 71,601 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya semalam memaklumkan daerah Kuching kekal merekodkan kes paling tinggi di Sarawak iaitu 193, diikuti Bau 26, Sarike 23 dan juga di sini 10 kes. Miri 10 kes. Miri 10 kes. Dan daripada jumlah kes harian tersebut, 29 kes bergejala manakala 272 tidak bergejala gas. Itu yang membimbangkan kita. Sangat membimbangkan. Dan 3 kes kematian baru juga dilaporkan semalam iaitu masing-masingnya di Hospital Umum Sarawak, Hospital Sarike dan Hospital Kapit. Dan seorang wanita juga 2 lelaki berumur 50 hingga 79 tahun menjadi mangsa untuk COVID-19 yang semalam. Salam takziah daripada kami dari seluruh warga kerja TVS dan juga Sejahtera Asia. Dan semalam juga ada 2 kluster baru direkodkan, kluster Pagar Satok yang melibatkan institusi tahanan. Pagar Satok bukannya pasar Pagar. Banyak orang keliru. Pagar Satok yang melibatkan institusi tahanan dan kluster jalan selalang melibatkan sebuah rumah panjang di Sarike. Di Sarike. Ramai orang terkeliru sebab malam tadi makcik juga menelefon saya lah. Dia cakap, ada kluster di Satok dekat Kuching. Bukan. Di Pagar Satok di daerah Sarike. Di tahanan di institusi tahanan dan kluster jalan selalang melibatkan sebuah rumah panjang di Sarike. Dan besar harapan kita guys agar sentiasa patuh SOP, kawal ke diri dan sentiasa lindung diri
lindung semua. Melihat kepada kelonggaran demi kelonggaran yang telah diberikan kepada kita masyarakat Malaysia, Wan Alif, jangan kita lalu takbur, ria, jangan kita lalu nak rasa lalu nak ngukur je raya lah kata orang. Lalu, okey, kelonggaran dah ada, jom kita berjalan. Jangan benar-benar gila. Traffic light ya, sekejap. Ada lampu biru, lampu oren sekejap. Masih juga kuning, merah, hijau. Jadi sabar. Betul? Sebab apa? Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan akan mengumumkan kelonggaran kepada individu yang telah lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19 selepas Hari Raya Aidiladha. Beliau berkata perkara itu sedang diteliti. Jawatankuasa teknikal bagi memastikan jenis kelonggaran yang akan dibenarkan kepada golongan tersebut. Juga katanya beberapa sektor perniagaan yang boleh dibuka juga kini sedang dikaji. Selain itu, tegas beliau, darurat akan tamat pada 1 Ogos ini dan kompaun akan kembali kepada RM1,000. Itulah tadi saya kata, kalau kita lihat kelonggaran ini memang semakin banyak sudah dibuat. Namun itu tanggungjawab kita sekarang ini. Kita adalah frontliner. Kalau kita ambil mudah, pandang enteng dan sebagainya, tak kira ketat mana pun peraturan, kes akan naik. Jadi ia terpulang kepada diri kita sendiri untuk ada self-disiplin lah untuk meningkatkan kawalan diri, elak penularan COVID-19. Betul, kita jaga kita. Sebab apa? Kalau kita lalai, kita mungkin menjadi penyebab kepada mereka yang kita sayangi di sekeliling kita. Jadi, oleh itu balik rumah kena mandi, ya. Kena kemas baru boleh salam-salam Aidilfitrinya. Aidilfitri pula. Aidiladha. Sesama keluarga kat rumah. Walaupun balik kerja shift malam ke shift pagi ke, balik je terus mandi. Betul tak, Kang? Satu lagi tips lah. Ini saya kira untuk menggalakkan kita mandi, selepas kita selepas kita keluar rumah dan sebagainya, tips untuk menggalakkan kita mandi. Sebelum kita pergi ke supermarket atau pusat beli belah ataupun beli sayur pagi-pagi, beli ikan kan, kalau boleh bukanlah ini tips saya lah, jangan mandi dululah. Sebab maksudnya bila balik nanti belum mandi. So dah pergi ke pusat beli belah, beli ikan, sayur dan sebagainya, balik rumah kena mandi. So itulah tipsnya. Maksudnya tak adalah orang kata kalau kadang-kadang orang ni dia dah mandi lepas tu pergi keluar kejap, tak payahlah mandi balik rumah. Mereka malas nak mandi. No. Balik rumah, first thing first, kena mandi. Mungkin ada perkembangan seterusnya? Ada lagi? Dan perkembangan seterusnya seperti biasalah Aidiladha ini, seperti yang kita war-warkan tadi, ibadah korban ditangguhkan. Jadi ziarah pun dah ditangguhkan. Tetapi banyak platform media sosial yang harus kita ambil kesempatannya untuk mengeratkan silaturahim, terutamanya di luar daripada kawasan kita. Contoh kita kat Sarawak, suami kat Semenanjung, isteri kat Semenanjung, suami kat Sarawak. Betul. Jadi platform yang digunakan ini sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk untuk mengeratkan, bukan mengeratkan COVID, mengeratkan silaturahim sesama kita. Itulah pengorbanan yang kita sebenar-benarnya lakukan, dan itu adalah jihad besar untuk kita menyelamatkan nyawa diri dan orang di sekeliling. Sesuailah dengan konsep Aidiladha itu sendiri, pengorbanan dalam perayaan. Selamat Hari Raya Haji. Kami ucapkan kepada semua masyarakat Malaysia dan penonton yang menonton kami pada ketika ini, stay safe. Okey, selepas ini Wan Alif. Selepas ini kita akan ada tetamu jemputan kita yang pastinya akan membicarakan tentang Hari Sarawak. Hari Sarawak yang akan kita sambut pada 22 Julai. Itu tajuk dia pemerintahan sendiri atau merdeka. Macam mana sebenarnya tu? Nak tahu apa sebaliknya? Kita akan bersama dengan pensyarah kanan nanti selepas ini. Okey? Semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Selamat Hari Raya Aidiladha. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Kembali lagi bersama saya Wan Alif untuk Sejahtera Asia pagi Aidiladha 2021. Sangat indah, sangat ceria dan sangat luar biasa pagi ini. Walaupun tak silap saya hujan di Bandar Raya Kuching sekarang, tetapi ia tidak mematahkan semangat bagi mereka yang boleh ataupun berkesempatan untuk menunaikan solat sunat Aidiladha. Dan hari ini saya tidak keseorangan lagi. Tadi saya bersama Gas dan hari ini saya bersama dengan tetamu undangan kita khas untuk Aidiladha pada hari ini, iaitu Dr. Arnold Puyo, pensyarah kanan pengajian politik dan kerajaan, Wakil Dekan Penyelidikan dan Perkomersialan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS. Apa khabar, Doktor? Sihat? Sihat. Selamat Apa pagi. khabar? Sihat, Alhamdulillah. Dah sarapan, Doktor? Ada. Ada? Oh, itu dia. Dah Sarapan sarapan ringan. pagi-pagi. Sarapan ringan. Sarapan ringan, betul. Lepas ni boleh sarapan lagi. Lepas ni boleh sarapan lagi. Boleh-boleh kita sarapan sama-sama lepas ni, insya-Allah. Boleh. Dan okey. Tajuk hari ini seperti mana yang telah kita war-warkan, iaitu Hari Sarawak Pemerintahan Sendiri atau Merdeka sebenarnya. Dan penyerahan Sarawak yang pernah berlaku pada satu ketika dulu menjadi tentangan hebat pada masa itu, iaitu sekitar tahun 1946 dan juga 1951 hingga 1951, iaitu penyerahan Sarawak kepada pihak British selepas kejatuhan Jepun. Yang ini mendapat tentangan hebat daripada mereka, sebagai contoh daripada SDA, PKMS dan juga banyak lagi mereka yang terlibat. Boleh ceritakan sedikit, Doktor, mengenai tindakan anti penyerahan yang mungkin dianggap tidak elektif mengikut konteks pada masa tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum kita bercakap tentang sama ada tindakan tersebut efektif ataupun tidak, mungkin bagi tujuan kita nak memberitahu kepada anak-anak muda, pada masyarakat Sarawak dan sebagainya, mungkin ada baiknya kalau kita melihat kembali kenapa gerakan ini berlaku. Gerakan anti penyerahan ini berlaku, dan kita tahu apa yang ingin dilaksanakan adalah untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Dan sebab-sebab penyerahan itu ada banyaklah. Mungkin tidak sempat untuk kita bincangkan pada pagi hari ini. Tetapi apabila penyerahan itu ingin dilakukan, ini mendapat tentangan daripada pelbagai pihak seperti yang dikatakan tadi. Karena kalau kita lihat masyarakat Sarawak pada waktu itu, terutama sekali masyarakat Melayu, ingin melihat supaya Sarawak berkerajaan sendiri. Dan kemudian mencapai kemerdekaan sendiri sebelum itu yang menjadi tuntutan utama. Oh, jadi sebablah pada waktu mereka begitu tidak bersetuju dengan penyerahan ini, sebab dia orang nak pemerintahan sendiri, orang sendiri dan sebagainya lah, Doktor. Dan dalam kata lain, Doktor, macam yang Doktor cakapkan tadi, mungkin apa yang tidak elektif yang Doktor cakapkan tadi sebenarnya pada masa itu. Ya, sebab kalau kita lihat banyak yang telah dilakukan untuk menunjukkan rasa protes masyarakat pada waktu itu. Kalau kita lihat banyak aktiviti-aktiviti seperti memboikot, aktiviti-aktiviti seperti memulau, aktiviti yang dilakukan untuk menyambut pegawai-pegawai British dan sebagainya. Kalau kita lihat banyak bahan-bahan sejarah yang mengatakan bahawa terdapat beberapa kampung juga yang menunjukkan rasa protes kepada pimpin-pimpin kerajaan British dan sebagainya. Mungkin dalam konteks pada waktu itu mungkin tidak berhasil protes ataupun aktiviti ini untuk menamatkan penyerahan, tetapi dari segi bagaimana yang membangkitkan rasa kebangsaan, kesedaran terhadap kemerdekaan negeri Sarawak itu, bagi saya ia mencapai matlamatnya. Cuma mungkin apa yang dilakukan pada waktu itu tidak berjaya, tetapi selepas itu, kesan selepas itu, kalau kita lihat, bagi saya dia dapat membangkitkan rasa kesedaran, rasa hendak berkerajaan sendiri ataupun rasa hendak mencapai kemerdekaan daripada pihak British. Jadi kita melihat kepada konteks tersebutlah. Mungkin kalau peristiwa tersebut berlaku pada ketika ini, dengan teknologi yang kita gunakan, dengan adanya WhatsApp, media sosial dan sebagainya, mungkin dia akan memberikan kesan yang lain. Jadi ia memainkan peranan dengan arus perdana yang berlaku sekarang, perubahan landscape
utamanya dalam politik, dalam pentadbiran dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang kemerdekaan negeri Sarawak ini, Doktor, antara peristiwa yang dikaitkan dengan pergerakan anti penyerahan adalah pembunuhan dan Stewart oleh Rosli Dobi di Sibu dan seterusnya membawa kepada kemerosotan pergerakan anti penyerahan dan sekuriti ataupun tindakan tegas pihak kerajaan mengekang pergerakan tersebut. Jadi sudut pandang doktor sendirilah, apakah yang mereka tentang dan apakah tekanan yang dialami oleh mereka ini pada masa itu ataupun ketika Rosli Dobi itu membunuh penjajah. Ya, kalau kita lihat agak menarik kalau kita melihat sejarah Rosli Dobi, kita melihat sejarah bagaimana beliau memulakan perjuangan dengan rakan-rakan beliau, dan kita juga diberitahu bahawa Rosli ini merupakan seorang yang tekun, seorang yang pintar, suka membaca buku-buku yang ditulis yang bercerita tentang pergerakan nasionalis di Indonesia dan sebagainya. Dan yang menarik kalau kita lihat, walaupun tindakan membunuh itu dianggap sebagai satu tindakan yang radikal, tetapi dari sudut pandang Rosli Dobi dan kawan-kawan dalam kumpulan Rukun 13 itu dianggap sebagai sesuatu yang perlu dilakukan. Iya, betul. Perlu dilakukan untuk to drive home the message bahawa ini adalah satu tindakan yang perlu dilakukan bagi memperingatkan kerajaan British, kerajaan penjajah, bahawa gerakan anti penjarahan ini adalah satu gerakan yang serius dan perlu diberikan perhatian. Dan kalau kita lihat kesannya selepas itu kepada kerajaan British memang agak besar. Betul. Kenapa saya katakan agak besar? Karena kuasa penjajah British ditundukkan oleh seorang yang baru berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Walaupun dikatakan bahawa British telah mengubah usia Rosli Dobi supaya beliau boleh dihukum hukum gantung sampai mati. Ya, jadi saya melihat itu sebagai satu kesan daripada pembunuhan tersebut, tetapi kesannya dari segi memberikan message kepada kerajaan British, kepada kerajaan penjajah bahawa gerakan anti penyerahan ini adalah satu gerakan yang serius dan perlu diambil perhatian oleh penjajah kerajaan British. Dengan tindakan membunuh itu memberi isyarat yang besarlah kepada kerajaan British agar mereka menilai ataupun melihat sebenarnya perjuangan ini bukan perjuangan yang main-main. Okey, lepas ini kita akan bercakap tentang MA63 Sabah dan Sarawak dan jangan ke mana-mana, kembali tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Okey, kembali bersama saya, Wan Alif. Wah, dia ada hard. Saya dah cium bau rendang kat luar, tetapi lupakan dulu, kita masih lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada penonton yang menyaksikan Sejahtera Asia hari ini. Selamat Hari Raya semuanya. Okey. Dan hari ini seperti biasa saya bersama Dr. Arnold, tetamu kita untuk hari ini. Dan Dr. Arnold, saya di sini ada mungkin nak dapatkan satu pendapat daripada Dr. Arnold tentang perjanjian Malaysia 1963, MA63 Sabah dan Sarawak, dan melihat tuntutan ini ia menjadi satu alat kepada kebangkitan dan perubahan interpretasi terhadap idea merdeka dalam konteks sejarah Sarawak, Malaysia dan secara keseluruhan. Jadi pendapat doktor di sini, apakah tuntutan-tuntutan ini menjadi satu alat kebangkitan pada masa sekarang? Ya, bagi saya terdapat banyak tuntutan yang valid, yang kita perlu perhatikan, yang kita perlu selesaikan dengan persetujuan pimpinan kerajaan pusat dan juga pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Tapi sebelum kita pergi dalam, kita kena faham tiga perkara. Yang pertama, kita kena faham sistem federasi yang kita amalkan di Malaysia. Kemudian kita perlu mengetahui kepentingan perlembagaan persekutuan. Dan yang ketiga, bagi saya yang paling penting adalah untuk kita memahami hak-hak negeri Sabah dan juga negeri Sarawak yang terletak di dalam perlembagaan persekutuan. Dan mengapa tiga perkara ini penting? Karena kalau kita lihat kebanyakan daripada tuntutan-tuntutan yang dibuat ini, isu-isu yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan
kegagalan pemimpin kita untuk mematuhi perlembagaan persekutuan. Betul. Dan juga melaksanakan perlembagaan persekutuan itu secara lebih efektif. Dan kalau kita lihat dalam beberapa ada beberapa situasi yang menunjukkan bahawa kerajaan persekutuan menggunakan kuasanya untuk menekan negeri kerana sebab-sebab politik. Dan bagi saya kalau ini kita dapat atasi, ya, betul. tuntutan-tuntutan ini tidak akan timbul ataupun tidak akan menjadi satu apa yang dipanggil sebagai sensasi politik. Tuntutan ini perlu dirundingkan, perlu diperdengarkan dan perlu diatasi melalui perlembagaan persekutuan yang ada di Malaysia. Yang sedia ada lah. Yang sedia ada. Ya. Dan benda ini kita lihat sebagai satu intipati yang baik agar kita terus menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman, damai, khususnya di negeri Sarawak yang tercinta ini, agar kita boleh hidup dalam berbilang bangsa dengan penuh harmoni, penuh kasih sayang dan juga sentiasa mengeratkan hubungan silaturahmi walaupun kita berbeza agama, berbeza kaum dan juga berbeza budaya. Tetapi dan kalau kita berbalik kepada isu interpretasi tadi, bagi saya setiap orang mempunyai interpretasi yang berbeza-beza. Ya, betul. Tapi apa yang lebih penting adalah untuk kita merujuk kepada perlembagaan persekutuan kerana itu adalah asas kepada pembentukan Malaysia dan kita ini bergerak sebagai sebuah negara kerana perlembagaan persekutuan. Betul. Ya. Dan juga seperti yang doktor cakap tadi lah, masing-masing ada inspirasi masing-masing, cara masing-masing, tetapi dengan cara yang tidak menimbulkan pertelingkahan dan sebagainya, yang menjadikan kita satu perjuangan ataupun satu kedudukan yang harmoni, terutamanya di Malaysia dan khususnya di negeri Sarawak. Dan untuk maju ke hadapan ni, doktor, apakah nasihat pedoman yang doktor boleh kongsikan khasnya untuk rakyat Sarawak, kerana kita akan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai ini. Walaupun kita tidak dapat menyambutnya secara besar-besaran, tetapi kita dapat sambutnya di dalam norma baru secara virtual dan sebagainya. Dan sekali lagi saya nak doktor kongsikan untuk rakyat Sarawak untuk lebih menghargai sejarah negeri kita, negeri Sarawak yang tercinta ini, walaupun faktanya tak seindah yang kita inginkan, doktor. Silakan, doktor. Kita kena menyedari hakikat bahawa kita ini merupakan sebuah negara yang masih muda lah. Ya, betul. Dalam lebih kurang 58 tahun. Jadi oleh kerana kita ini masih muda, maka kita memerlukan banyak masa. Betul. Untuk membangunkan negara kita. That's why orang seringkali berkata bahawa Malaysia is a state but not a nation yet. Jadi ini yang kita kena usahakan, membina sebuah negara yang kita panggil Malaysia ini. Dan kita harus bersama-sama membina negara tersebutlah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menghargai sejarah. Betul. Sejarah peristiwa anti penyerahan, pembentukan Malaysia dan sebagainya. Kerana melalui sejarah ini kita dapat melihat, kita dapat belajar dan kita dapat gunakan sebagai panduan untuk bergerak ke hadapan. Dan yang ketiga yang lebih penting adalah seperti yang saya katakan tadi, banyak interpretasi yang berbeza-beza. Orang kata 22 Julai 1963 adalah hari di mana Sarawak merdeka. Ada juga orang berkata bahawa itu bukan merdeka. Sebenarnya itu adalah tarikh di mana Sarawak diberikan status sebagai kerajaan sendiri. Betul. Dan sebagainya. Dan apapun yang kita pendapat kita ataupun interpretasi kita, perspektif yang berbeza-beza ini harus kita terima. Betul. Dengan fikiran yang terbuka. Iya. Untuk kita maju ke hadapan lah. Dan kalau kita nak maju ke hadapan ini, saya bagi satu analogi lah. Macam kita memandu kereta. Iya. Kalau kita memandu kereta, kita harus melihat ke belakang juga. Kita harus melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi pada masa yang sama, kita jangan lupa untuk melihat ke hadapan. Betul. Jadi bagi saya agak penting bagi Sarawak untuk jangan lupa untuk melihat ke belakang. Betul. Tapi ada same time yang paling penting untuk kita maju ke hadapan. Di Sarawak ini, kalau tanya saya, ada banyak resepi untuk maju. Sarawak ini toleransi agama, budaya yang sangat tinggi. Betul. Tidak ada bencana alam, politik yang stabil, kepelbagaian budaya dan sebagainya. Jadi ini adalah resepi yang boleh digembleng, yang boleh
gunakan untuk memojokkan negeri Sarawak. Ya, dan terima kasih kepada Dr. Anwar Puyo. Perkongsian yang hebat. Betul. Mun seeda orang lama, seeda orang baru kini itu. Jadi hargailah mereka yang terdahulu. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Anwar Puyo. Hari itu kongsi dengan kami hari Adha itu, walaupun hari raya Adha, tapi tetap stay dengan kita orang di Sejahtera Asia. Dan itu saja perkembangan dan juga intipati yang istimewa Adha 2021 untuk hari itu. Dan sebelumnya memang ada pantun lah. Sukaria di hari raya, orang tua jangan dilupa. Jasa mereka sangat berharga. Kalau tiada mereka, siapalah kita. Betul tak, Doktor? Betul. Okay, terima kasih daripada saya, Wan Alif Haji Qasim. Jumpa lagi dan tetapkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sejahtera Asia esok, lusa dan seterus-terusnya setiap hari 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Jumpa lagi Sejahtera Asia. Assalamualaikum, salam Aidil Adha dan jumpa lagi. Bye-bye.